Selamat sejahtera semua, saya Dr. Mohad Rizal. Sebelum kita masuk ke dalam kandungan hari ini, saya ingin mengajak Anda menjawab satu soalan mudah di dalam hati. Jawab dalam diam pun sudah cukup. Adakah hati Anda masih sihat? Soalan ini mungkin kedengaran agak aneh. Kerana jika perut kita bermasalah, makan sedikit sahaja kita sudah tahu. Jika jantung tidak sehat, naik beberapa anak tangga sahaja sudah terasa penat. Tetapi bagaimana pula dengan hati? Bagaimana kita boleh tahu? Walaupun kita sering mendengar istilah seperti hati rosak atau bacaan enzim hati tinggi. Tetapi adakah hati kita masih berfungsi dengan baik? Kita tidak pernah pasti. Dan inilah, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang paling menakutkan tentang hati. Kerana ia hampir tidak mempunyai saraf yang dapat merasakan kesakitan. Tidak kira betapa berat kita menggunakannya, betapa kita menyiksanya, hati tidak pernah mengadu kepada kita, walau sekalipun ia hanya menjalankan tugasnya dalam diam, sehinggalah pada suatu hari ia tidak lagi mampu menanggungnya, ia akan rosak serta-merta tanpa sebarang amaran awal. Apabila Anda mula berasa letih yang luar biasa, tiada selera makan, muka pucat dan tidak berseri, itu mungkin petanda bahwa hati Anda sedang menghadapi masalah. Ramai orang didiagnosis menghidap sirosis atau kanser hati, walaupun sebelum itu mereka tidak pernah merasakan apa-apa yang tidak normal. Ini karena mereka membiarkannya terkumpul secara senyap sehingga sudah terlambat. Hari ini, saya tidak akan bercakap tentang teori yang sukar difahami dan tidak akan menjual sebarang produk suplemen yang mahal. Sebaliknya, saya akan membawa Anda mengenali satu resipi sup penjagaan hati yang mudah dan boleh dibuat di dapur setiap rumah. Sup ini adalah kuasa senyap yang diberikan kepada hati, organ yang bekerja paling keras tanpa pernah mengeluh penat. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika Anda merasakan kandungan hari ini bermanfaat, saya mohon Anda type nombor 1 atau perkataan suka di ruangan komen di bawah. Kerana itu adalah sokongan yang paling membakar semangat bagi pasukan kami. Dan jangan lupa untuk menekan butang like, ikuti saluran kesihatan warga EMAS, dan kongsikannya kepada orang yang Anda sayangi. Pernahkah Anda terfikir, mengapa hati, sebuah organ yang begitu penting, tidak pernah menghantar isyarat kepada kita apabila ia sedang gagal berfungsi? Sebenarnya, hati berfungsi seperti kilang kimia terbesar di dalam badan yang bekerja keras 24 jam sehari tanpa henti. Setiap suapan makanan yang Anda makan, sama ada nasi, daging, atau sayur-sayuran, semuanya mesti melalui proses penukaran di dalam hati untuk diubah menjadi tenaga yang boleh digunakan oleh badan dalam kehidupan seharian. Ini dipanggil metabolisme. Pada masa yang sama, hati juga perlu menguruskan alkohol yang Anda minum, obat yang Anda ambil, dan pelbagai bahan kimia dari makanan yang diproses dengan mengasingkan bahan toksik dan menyingkirkannya dari badan. Inilah peranan detoksifikasi yang dilakukan oleh hati setiap hari tanpa kita sadari. Selain itu, jika badan tidak memerlukan tenaga yang diterima dengan segera, hati akan menyimpan tenaga berlebihan itu dalam bentuk glikogen, sedia untuk digunakan apabila Anda merasa lapar atau mengalami paras gula darah rendah. Boleh dikatakan hati adalah penyokong di sebalik tabir yang membolehkan kita hidup normal setiap hari. Dan kerana ia begitu penting, agak mengherankan, bukan? Mengapa ia tidak mempunyai saraf untuk menghantar isyarat kesakitan? Inilah kesenyapan yang menakutkan dari hati. Berbeza dengan tangan yang akan cepat ditarik apabila sakit, hati yang disakiti tidak akan menghantar isyarat amaran ke otak untuk berkata, "Berhenti, saya sedang sakit." Oleh sebab itu, ramai warga EMAS salah faham dan menyangka diri mereka masih sehat, boleh makan, boleh tidur, tanpa sebarang gejala yang tidak normal. Padahal sebenarnya, hati mereka mungkin sedang menanggung beban yang berat, sehingga hampir rosak tanpa kita sadari. Walaupun secara semula jadi hati tidak dapat menunjukkan rasa sakit, ia mempunyai tanda-tanda tidak langsung yang mula muncul apabila fungsinya mula merosot. Contohnya, merasa letih sepanjang masa walaupun cukup tidur, sering menguap, kurang selera makan, atau merasa mual apabila melihat makanan berminyak. Sesetengah orang mungkin menyadari bahwa kulit mereka mula kusam, mata mula kelihatan kekuningan tanpa sebab yang jelas. Semua ini mungkin merupakan jeritan terakhir dari hati Anda yang senyap yang coba memberitahu Anda. Apabila kita sudah tahu betapa penting dan rapuhnya hati, soalan seterusnya yang perlu kita jawab ialah apa sebenarnya dalam kehidupan seharian kita yang perlahan-lahan menolak hati kita ke ambang kemusnahan. Saya akan tunjukkan kepada Anda 4 pungkas senyap yang mungkin sedang merosakkan hati Anda setiap hari tanpa Anda sadari.
Punca pertama dan dianggap sebagai musuh paling ketara bagi hati ialah alkohol. Ramai orang suka menghirup bir atau minum wine selepas kerja untuk melegakan tekanan, atau kadangkala menggunakannya sebagai medium untuk mengeratkan hubungan semasa bersosial dengan rakan-rakan. Saya faham, karena ia nampaknya membuat suasana lebih santai dan menyeronokkan. Tetapi apa yang ramai tidak tahu, ialah setiap titis alkohol yang Anda minum akan dihantar terus ke hati, satu-satunya tempat untuk ia menguruskan, mengurai, dan menyingkirkan toksin untuk Anda. Proses ini akan menukarkan alkohol menjadi bahan yang dipanggil asetaldehid, yang sangat toksik kepada sel-sel hati secara langsung. Ia merosakkan struktur sel, menyebabkan keradangan, atau bahkan kematian sel hati secara tiba-tiba. Mungkin ada yang berpikir saya tidak minum banyak, hanya sedikit sahaja, tetapi berdasarkan data perubatan modern bagi hati, sebenarnya tiada kuantiti alkohol yang selamat. Sebaik saja Anda mula minum, hati mula menanggung beban serta-merta, mula rosak serta-merta. Cuma semasa usia muda, sistem pemulihan masih baik, jadi tidak banyak yang dirasai. Tetapi apabila usia meningkat, sistem metabolisme hati akan merosot secara beransur-ansur. Walaupun hanya setengah gelas minuman keras, ia boleh menjadi titik terakhir yang menyebabkan hati Anda rosak tanpa dapat dipulihkan. Oleh itu, demi kesehatan Anda dan untuk memberi hati Anda berehat, jika Anda boleh mengelak daripada minum alkohol, sila elakannya. Punca kedua, perangkap minyak dan gula yang tersembunyi dalam kehidupan seharian. Jika Anda memikirkan tentang musuh hati, ramai mungkin hanya terfikir tentang makanan berminyak seperti daging berlemak atau kulit ayam goreng. Tetapi sebenarnya perangkap yang lebih berbahaya adalah lemak dan gula yang tersembunyi dalam makanan harian yang kita tidak sedari. Terutamanya bagi rakyat Malaysia yang sudah biasa dengan keenakan pisang goreng di gerai tepi jalan, setiap kali pulang ke rumah mesti singgah membeli roti canai kegemaran, atau apabila ada yang membawa pulang kuih bulan inti telur masin dari Jalan Petaling. Apatah lagi teh boba yang sangat manis yang ramai minum setiap hari. Semua ini sangat sedap, saya faham. Tetapi pada masa yang sama, hati Anda sedang menanggung musuh senyap yang dipanggil pengumpulan lemak tanpa Anda sadari. Apabila badan menerima gula dan lemak yang berlebihan setiap hari, hati akan bekerja keras dengan menukarkan tenaga berlebihan ini menjadi lemak dan menyimpannya. Di mana ia disimpan? Di dalam sel-sel hati kita inilah. Lama-kelamaan, lemak ini akan mula menyelaputi hati dengan tebal. Inilah yang kita panggil penyakit hati berlemak. Atau dalam istilah perubatan, penyakit hati berlemak bukan alkoholik. Jangan fikir penyakit hati berlemak tidak berbahaya. Kerana ia ibarat bom jangka yang tersembunyi di dalam badan menjadi titik permulaan kepada keradangan kronik sirosis dan boleh merebak menjadi kanser hati pada akhirnya. Oleh itu, setiap kali Anda hendak mengambil kuih-muih manis, makanan bergoreng, atau minuman manis, kuba tanya hati Anda sejenak, adakah hati saya sudah terlalu penat hari ini? Kerana jika kita menjaganya terlalu lambat, mungkin ia tidak akan berpeluang untuk pulih lagi. Punca ketiga, tidur lewat seolah-olah tiada apa-apa. Ramai orang mungkin melakukan ini setiap hari tanpa menyadarinya dan berpikir, apa salahnya tidur tidak mengikut waktu? Tetapi inilah satu lagi tingkah laku yang perlahan-lahan merosakkan hati Anda tanpa sebarang amaran. Kita semua pernah mendengar ungkapan tidur lewat merosakkan hati sejak kecil lagi. Ia kedengaran seperti nasihat orang tua, tetapi sebenarnya ungkapan ini disokong oleh penyelidikan dari kedua-dua perubatan barat dan tradisional Cina. Badan kita mempunyai jam biologi yang mengawal pembaikan dalaman mengikut masa, dan tempo yang paling penting adalah antara pukul fan pagi hingga 3 pagi, waktu keemasan untuk pemulihan. Semasa Anda tidur nyenyak, aliran darah ke hati akan meningkat dengan ketara. Dan itulah masanya hati akan mula membaiki sel-sel yang rosak dan menyingkirkan toksin yang terkumpul sepanjang hari. Tetapi jika Anda masih menonton TV atau melayari telepon bimbit di atas katil hingga larut malam, hati Anda akan terlepas waktu penting ini. Ya, seperti sebuah kilang yang terpaksa bekerja tanpa henti, tanpa pernah mendapat rehat atau penyelenggaraan. Dalam jangka masa panjang, kilang seperti ini akan mula menghadapi masalah. Jentera mula rosak, laluan penghantaran mula tersumbat, dan akhirnya keseluruhan sistem gagal berfungsi tanpa sesiapa menyadarinya lebih awal.
Oleh itu, jangan pandang rendah pada tingkah laku mudah seperti tidur lewat, karena ia boleh menjadi titik terakhir yang menyebabkan hati Anda rosak secara senyap. Jadi, apa yang patut kita lakukan? Mendengar sehingga ke tahap ini, ramai mungkin merasa tertekan dan bertanya, jadi bagaimana kita boleh melindungi hati kita daripada punca-punca bahaya ini? Jangan risau, karena apa yang akan saya kongsikan seterusnya adalah wira kita pada hari ini, resipi sup penjagaan hati yang bukan sahaja lazat, tetapi yang paling penting benar-benar berkesan. Bahan-bahannya juga sangat biasa, hanya kacang hijau, biji teratai, kurma merah, peria, dan beri goji. Ramai mungkin tertanya-tanya, adakah bahan-bahan seperti ini benar-benar boleh membantu? Tetapi coba pikirkan semula, apabila kelima-lima bahan ini digabungkan dalam satu periuk, ia umpama satu pasukan dokter pakar yang bekerja bersama secara harmoni. Kacang hijau membantu mengurangkan haba dalaman badan, biji teratai membantu tidur lebih nyenyak, kurma merah menambah darah untuk peredaran yang baik, peria membantu mengurangkan lemak dalam hati, dan beri goji pula seperti pemulih tisu hati yang letih. Apabila mereka bergabung tenaga, mereka bertukar menjadi perisai lembut yang melindungi hati kita, sentiasa menjaga, melindungi, dan membaiki secara senyap setiap hari. Jangan pandang rendah pada sub biasa ini ya, karena kadangkala jawaban terbaik mungkin tersembunyi dalam perkara-perkara mudah yang telah lama kita abaikan. Jadi, apa yang patut kita lakukan? Mendengar sehingga ke tahap ini, ramai mungkin merasa tertekan dan bertanya, jadi bagaimana kita boleh melindungi hati kita daripada punca-punca bahaya ini? Jangan risau, karena apa yang akan saya kongsikan seterusnya adalah wira kita pada hari ini. Resipi sup penjagaan hati yang bukan sahaja lazat, tetapi yang paling penting benar-benar berkesan. Bahan-bahannya juga sangat biasa, hanya kacang hijau, biji teratai, kurma merah, peria, dan beri goji. Ramai mungkin tertanya-tanya, adakah bahan-bahan seperti ini benar-benar boleh membantu? Tetapi coba pikirkan semula. Apabila kelima-lima bahan ini digabungkan dalam satu periuk, ia umpama satu pasukan dokter pakar yang bekerja bersama secara harmoni. Kacang hijau membantu mengurangkan haba dalaman badan, biji teratai membantu tidur lebih nyenyak, kurma merah menambah darah untuk peredaran yang baik, pria membantu mengurangkan lemak dalam hati, dan beri goji pula seperti pemulih tisu hati yang letih. Apabila mereka bergabung tenaga, mereka bertukar menjadi perisai lembut yang melindungi hati kita, sentiasa menjaga, melindungi, dan membaiki secara senyap setiap hari. Jangan pandang rendah pada sub biasa ini ya, karena kadangkala jawaban terbaik mungkin tersembunyi dalam perkara-perkara mudah yang telah lama kita abaikan. Jika Anda menonton sehingga ke tahap ini dan merasakan bahwa klip ini ada sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri Anda dengan lebih baik, sila type nombor opot di ruangan komen atau Anda juga boleh menulis perasaan Anda sekarang. Jika Anda belum menaikkan butang subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loseng pemberitahuan supaya Anda tidak terlepas klip kami yang seterusnya. Sokongan Anda adalah sumber semangat yang besar bagi kami. Kerana setiap message, setiap tontonan memberikan kami tenaga untuk mencipta klip yang mesra, bermanfaat, dan menyampaikan harapan kecil kepada hati ramai orang lain. Mari kita berjalan bersama. Barisan hadapan dalam detoksifikasi kacang hijau. Kebanyakan rakyat Malaysia mengenali kacang hijau dalam bentuk bubur atau minuman sejuk pada musim panas. Kerana dengan hanya menikmati semangkuk air kacang hijau sejuk, terasa seolah-olah haba dari dalam badan dapat diredakan. Tetapi tidak ramai yang tahu bahawa manfaat kacang hijau tidak terhenti di situ sahaja. Penyelidikan perubatan moden mendapati bahawa kacang hijau kaya dengan antioksidan yang dipanggil flavonoid yang berfungsi seperti polis di dalam badan, sentiasa menangani radikal bebas jahat yang suka menyerang sel-sel sihat, termasuk sel-sel hati. Apabila badan diserang seperti ini berulang kali, ia akan menyebabkan keadaan yang dipanggil tekanan oksidatif, yang merupakan beban besar bagi hati. Terutamanya bagi warga emas yang sistem penyingkiran toksinnya mula perlahan, kacang hijau menjadi pembantu penting yang dapat mengurangkan tekanan pada sel-sel hati dengan berkesan. Oleh itu, menambahkan kacang hijau ke dalam makanan harian adalah seperti menghantar pasukan khas untuk menangani musuh ketat sebelum ia dapat merosakkan hati Anda dengan lebih teruk lagi. Ia juga merupakan cara yang lembut untuk mencegah kemerosotan hati dalam jangka masa panjang tanpa bergantung pada sebarang ubat.
barisan belakang yang menenangkan dan menyokong jiwa, biji teratai. Orang dahulu pernah berkata, jika ingin menjaga hati, mulakan dengan menenangkan jiwa, dan kata-kata ini masih relevan sehingga hari ini, karena pembaikan sel-sel hati memerlukan tidur yang benar-benar nyenyak. Jika Anda sentiasa berpikir berlebihan, mudah tertekan, sukar tidur, atau sering terjaga pada waktu malam, hati Anda tidak akan berpeluang untuk berehat dan pulih seperti yang sepatutnya. Dan inilah peranan biji teratai, terutamanya di bahagian tengahnya yang berwarna hijau yang dipanggil pucuk biji teratai. Menurut perubatan tradisional Cina dan Melayu, ia dipercayai mempunyai khasiat untuk memadamkan api di dalam jantung, menjadikan pikiran lebih tenang dan mudah tidur. Apabila Anda menghadapi tekanan dari kerja, keluarga, atau kebimbangan yang tidak berkesudahan, biji teratai akan membantu merehatkan sistem saraf, membawa Anda ke dalam tidur yang lebih nyenyak dan berkualiti. Dan itu adalah cara untuk menyokong proses pemulihan hati secara semula jadi, tanpa perlu menunggu badan menghantar isyarat amaran yang sudah terlambat. Nampak tak? Inilah jawaban langsung kepada soalan mengapa kurang tidur merosakkan hati. Biji teratai adalah penyelamat yang datang untuk membaiki kebocoran itu dan juga mewujudkan keseimbangan antara badan dan minda supaya Anda bersedia untuk hari baru dengan tenaga yang penuh. Ketua Bekalan Tenaga Kurma Merah. Setelah kacang hijau membantu menyah toksin dan biji teratai membantu menenangkan saraf, tiba masanya untuk menambah tenaga supaya badan mempunyai kekuatan untuk pulih dari dalam. Dan salah satu bahan penting yang tidak boleh diabaikan ialah kurma merah atau dikenali sebagai hongzhao oleh orang Cina. Buah kering yang kecil ini mungkin kelihatan biasa, tetapi ia padat dengan tenaga semula jadi. Terutamanya nutrien yang membantu memulihkan tenaga, qi dan darah menurut prinsip perubatan tradisional Cina yang selaras dengan kepercayaan tradisional tempatan bahwa jika darah baik dan tenaga baik, hati pun akan baik. Karena jangan lupa, hati bukan saja penapis toksin, tetapi ia juga organ yang berfungsi menghasilkan darah. Oleh itu, badan yang kekurangan qi atau darah adalah seperti cuba membaiki sesuatu tanpa bahan mentah. Kurma merah ibarat bekalan yang dihantar kepada barisan hadapan seperti kacang hijau dan biji teratai agar mereka dapat bekerja dengan kekuatan penuh. Ia juga membantu menyihatkan jantung, melegakan keletihan, dan mewujudkan keseimbangan dalam sistem pencernaan secara lembut. Ia seperti tenaga tenang yang mendorong proses penyembuhan badan untuk maju dengan stabil. Askar unik, tetapi berkuasa Peria. Jika bercakap tentang sayur yang rasanya paling ditakuti oleh kebanyakan rakyat Malaysia, ramai pasti akan meletakkan Peria di tempat pertama. Kerana hanya dengan memikirkan rasa pahitnya sahaja sudah cukup membuat ramai orang menggelengkan kepala, bukan? Tetapi dari sudut pandangan perubatan tradisional Cina dan sains pemulihan hati, Peria adalah seorang lagi askar barisan hadapan yang tidak patut diabaikan. Kerana sementara kurma merah menambah tenaga secara lembut, pria pula membantu membangunkan semula sistem metabolisme. Vitamin C dalam pria dianggap sebagai antioksidan tahap tinggi. Selain itu, ia mempunyai fitokimia khas yang membantu merangsang fungsi insulin dan mempercepatkan proses metabolisme gula berlebihan. Sangat sesuai untuk mereka yang suka makan manis, makanan berminyak, atau yang badannya terasa berat akibat makanan yang diproses. Ia bertindak seperti pasukan berkuda yang membuka jalan agar sistem metabolisme kembali berfungsi dengan langkar. Dan yang menariknya, rasa pahitnya bukan sekadar rasa yang perlu ditahan, tetapi ia adalah isyarat kepada badan bahwa sudah tiba masanya untuk membersihkan toksin, membersihkan perut, dan membersihkan jiwa. Diakhiri dengan pahlawan terakhir, Brigoji yang lembut tetapi berkuasa. Dalam pasukan makanan penjagaan hati kita hari ini, ada seorang lagi ahli penting yang tidak boleh ketinggalan. Itulah Brigoji. Buah merah kecil ini mungkin kelihatan biasa, tetapi dalam kitab perubatan Cina kuno, ia dianggap sebagai bahan yang mempunyai kuasa untuk menyehatkan hati dan buah pinggang secara serentak. Ini kerana dalam sains perubatan Cina, dipercayai bahwa hati dan buah pinggang adalah organ pasangan yang perlu saling menyokong. Jika Anda hanya menjaga hati tanpa menjaga buah pinggang pada masa yang sama, kuasa pemulihan mungkin tidak lengkap.
Dan berigoji adalah bahan yang datang untuk mengisi jurang itu dengan sempurna. Ia membantu menguatkan kesehatan secara menyeluruh agar badan kembali berfungsi dengan seimbang. Berigoji kaya dengan polisakarida, vitamin, dan mineral yang membantu sel-sel hati untuk membaiki dan menjana semula secara berterusan. Apabila kita memasukkan berigoji pada akhir proses merebus sup, ia seperti menambah tenaga pemulihan yang lembut untuk melengkapkan pasukan makanan penjagaan kita. Ia sumpama memberikan kuasa penyembuhan terakhir yang perlahan-lahan meresap jauh ke dalam badan secara senyap. Gambaran keseluruhan sup penjagaan hati yang paling seimbang. Jika Anda perhatikan betul-betul, Anda akan nampak bahwa kelima-lima bahan yang kita gabungkan dalam semangkuk sup ini. Kacang hijau membantu mengurangkan haba dalaman badan dan menyingkirkan toksin. Biji teratai membantu menenangkan pikiran, menyehatkan jantung, dan melegakan kebimbangan. Kurma membantu menambah tenaga kehidupan dan menguatkan imuniti secara lembut. Peria membantu menyatoksin hati, mengurangkan paras gula dalam darah, dan memulihkan keseimbangan. Berigoji membantu menyehatkan hati dan buah pinggang secara mendalam dan semula jadi. Apabila semuanya digabungkan, ia menjadi satu pasukan pemulihan yang lengkap dan harmoni, seperti sistem ketenteraan yang mempunyai unit ringan, unit berat, unit penguat tenaga, dan unit pembaikan. Semuanya bekerja secara bersepadu. Ia bukan sahaja menjaga satu titik tertentu, tetapi memulihkan keseluruhan sistem. Ini menjadikan semangkuk sup ini bukan sekadar makanan biasa, tetapi satu sains penyeimbangan yang lembut dan mendalam. Cara membuat sup penjagaan hati, versi mudah tetapi berkesan. Baiklah, kita sudah sampai ke bahagian yang ditunggu-tunggu oleh ramai orang. Langkah-langkah untuk membuatnya sendiri. Jangan risau. Resipi ini sangat mudah dan sesuai untuk warga emas yang ingin mula menjaga kesehatan sendiri. Bahan-bahan yang perlu disediakan. Kacang hijau mentah, 20 gram lebih kurang segenggam. Biji, teratai, kering, segenggam. Kurma merah, 5/6 biji. Peria segar, separa. Berigoji, 1 sudu besar. Petua penyediaan bahan, rendam kacang hijau dan biji teratai dalam air bersih selama kira-kira 2 jam sebelum direbus untuk menjadikannya lebih cepat, empuk, dan mudah dikunyah, sesuai untuk sistem penghadaman warga emas. Untuk kurma merah, kelar sedikit permukaannya dengan pisau. Ini akan membantu rasa manis dan nutriennya keluar dengan lebih mudah. Untuk peria, belah 2, gunakan sudu untuk membuang biji dan empulur putih di dalamnya sehingga bersih. Kemudian potong kecil-kecil. Ini akan mengurangkan rasa pahit tetapi masih mengekalkan khasiat. Pentingnya untuk berigoji basuh dengan cepat di bawah air bersih, kemudian toskan untuk mengekalkan warna dan aroma semula jadinya. Langkah-langkah memasak. Masukkan kira-kira 1500 ml air bersih ke dalam periuk. Masukkan kacang hijau dan biji teratai. Masak dengan api yang kuat sehingga mendidih. Kemudian perlahankan api dan biarkan ia mereneh selama kira-kira 40 menit agar rasanya sebati dan tekstur kacang menjadi lembut sempurna. Apabila kacang dan biji teratai sudah empuk, masukkan kurma, merah, dan peria. Teruskan merebus selama 15 menit lagi supaya semua bahan dapat menyatukan rasa dan tenaganya dengan harmoni. Matikan api, kemudian taburkan berigoji pada akhir sekali. Tutup periuk dan biarkan selama 1 menit agar haba di dalam periuk membantu mengekstrak nutrien tanpa merosakkan vitamin. Dengan ini, sup penjagaan hati yang seimbang dan lembut sedia untuk dihidangkan, sedia untuk menjadi tenaga baru untuk hari Anda dan orang yang Anda sayangi. Mengenai cara meminum sup ini, saya ada beberapa cadangan kecil. Sup ini Anda boleh minum sebagai snack pada waktu petang atau sebagai pencuci mulut ringan selepas makan malam. Minum 2,3 kali seminggu sudah memadai. Tidak perlu minum setiap hari karena khasiat herba dalam sup ini akan bekerja secara berterusan. Sup ini sangat sesuai dengan iklim di Malaysia yang cenderung panas dan lembab. Jika dapat menghirup sup panas seperti ini semasa musim panas, Anda akan berasa lebih selesa. Bagi sesiapa yang mempunyai konstitusi badan yang sejuk atau merasakan peria akan menjadikan badan terlalu sejuk, Anda boleh menambah wantautu hirisan halia segar semasa merebus. Ini akan membantu menyeimbangkan rasa dan menjadikan sup lebih hangat sesuai untuk mereka yang sistem penghadamannya tidak begitu kuat. Akhir sekali, jika Anda menghidap diabetes atau perlu mengawal pengambilan gula dalam darah,
Jangan lupa bahwa bahan-bahan seperti kacang hijau dan kurma merah mempunyai karbohidrat semula jadi. Sebaiknya minum dalam kuantiti yang sederhana, dan jika tidak pasti, lebih baik berunding dengan dokter atau pakar pemakanan terlebih dahulu. Setelah bercakap sehingga ke tahap ini, saya ingin menekankan sekali lagi kepada semua dengan serius. Sup ini sangat baik, sangat berkhasiat, dan sesuai untuk penjagaan kesehatan jangka panjang. Tetapi perlu difahami bahwa ia adalah tambahan, bukan rawatan. Kesehatan hati yang sebenar datang dari penjagaan setiap hari, bukan dengan mengharapkan hasil dari satu menu sahaja. Jika Anda benar-benar mahukan hati yang sihat, perkara yang paling penting adalah bermula dengan tabiat gaya hidup kita. Dan hari ini, saya ada satu formula pemulihan hati yang sangat mudah difahami untuk dikongsi dengan semua sebagai panduan. Hanya 2 perkara sahaja, prinsip tolak dan prinsip tambah, yang merupakan asas yang dipersetujui oleh kedua-dua perubatan moden dan perubatan tradisional Cina. Prinsip tolak, cuba buang atau kurangkan perkara yang merosakkan hati seminimum mungkin. Kerana tidak kira betapa baiknya makanan yang Anda makan, jika Anda terus merosakkan hati berulang kali, hasilnya akan terhapus. Badan kita berfungsi seperti sistem perakaunan. Jika pendapatan kurang daripada perbelanjaan, kesehatan tidak akan seimbang. Jadi, apa yang perlu dielakkan? Yaitu 4 punca bahaya yang telah kita bincangkan tadi, yang kesemuanya adalah musuh yang merosakkan hati secara senyap tanpa disedari ramai. Berhenti merokok dan hadkan pengambilan alkohol. Jika boleh berhenti sepenuhnya, lebih baik. Kerana hati perlu bekerja keras untuk menyingkirkan toksin-toksin ini. Orang yang berjaya berhenti selalunya dapat merasakan dengan jelas bahwa tenaga badan mereka pulih lebih cepat, tidur lebih nyenyak, dan kulit kelihatan lebih berseri. Elakkan makanan yang terlalu berminyak dan terlalu manis, terutamanya minuman berkarbonat, makanan bergoreng, dan kuih-muih manis yang diproses. Kerana lemak trans dan gula yang tinggi adalah pemangkin kepada penyakit hati berlemak yang boleh membawa kepada keradangan hati tanpa sebarang amaran. Jangan makan ubat sebarangan. Jangan percaya resipi rahasia dari media sosial tanpa sumber yang sahih. Kerana sesetengah ubat atau herba boleh merosakkan hati tanpa Anda sedari. Dan yang menakutkan, kerosakan hati selalunya datang secara senyap, tanpa isyarat amaran sehingga sudah terlambat. Kemudian, mari kita lihat prinsip tambah. Apabila kita telah mengurangkan kerosakan pada hati, kita perlu menambah perkara-perkara baik untuk membantunya membaiki dan pulih secara berterusan. Ia seperti menanam pokok. Kita perlu sentiasa menyiram dan membaja agar ia dapat pulih sepenuhnya. Makan makanan yang seimbang. Utamakan makanan semula jadi yang tidak diproses seperti sayur-sayuran segar, buah-buahan segar, bijirin penuh, dan protein berkualiti tinggi seperti ikan, dada, ayam, tauhu, atau telur. Kerana semua ini adalah modal yang digunakan oleh hati untuk membaiki dirinya sendiri, terutamanya asid amino yang penting untuk pembentukan sel baru. Tidur yang mencukupi, terutamanya tidur sebelum pukul 11 malam. Kerana antara tengah malam hingga 2 pagi adalah waktu hati bekerja paling efisien untuk menyingkirkan toksin, dan ia adalah masa hormon pembaikan badan mula bekerja dengan intensif. Jika Anda tidur pada waktu yang salah, sup yang Anda minum mungkin menjadi sia-sia. Jangan lupa bersenam secara berkala dan kekalkan emosi yang ceria. Kerana pergerakan akan membantu mengurangkan lemak pada hati, manakala kebahagiaan dalaman akan membantu tenaga hati mengalir dengan baik. Dalam perubatan tradisional Cina, dikatakan bahwa kemarahan merosakkan hati, yang menekankan lagi bahwa jiwa yang tenang adalah hati yang baik. Jangan pandang rendah nilai gaya hidup harian, ya. Kerana perkara-perkara kecil inilah ubat terbaik yang boleh Anda berikan kepada hati Anda setiap hari. Dan yang paling penting, mulakan dari hari ini. Dan akhir sekali, izinkan saya menekankan sekali lagi perkara yang paling penting. Jangan abaikan pemeriksaan kesehatan hati secara berkala. Kerana walaupun kita mempunyai resipi makanan yang hebat, jika kita mengabaikan pengawasan penyakit dari peringkat awal, kita mungkin terlepas peluang untuk mendapatkan rawatan. Terutamanya bagi sesiapa yang mempunyai sejarah penyakit hati atau berada dalam kumpulan berisiko tinggi seperti penghidap
hepatitis B atau C, atau mempunyai ahli keluarga yang pernah menghidap kanker hati, saya mohon dengan serius. Jangan leka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa berjumpa dokter atau membuat pemeriksaan susulan. Pemeriksaan ultrasound abdomen bersama dengan ujian darah untuk memantau fungsi hati setiap bulan hingga 1 tahun adalah seperti alat ajaib yang membantu kita melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan membantu kita mendahului penyakit sebelum ia menunjukkan gejala. Kadangkala, perkara yang paling menakutkan bukanlah penyakit yang sukar dirawat, tetapi penyakit yang senyap dan tersembunyi tanpa sebarang amaran yang jelas, sama seperti hati kita. Karena walaupun ia tidak bersuara, tidak menunjukkan gejala, tidak meminta pertolongan, hati kita bekerja keras setiap hari tanpa henti, sama ada dalam menyingkirkan sisa buangan, menyatoksin, menukar makanan menjadi tenaga, dan membantu membaiki pelbagai bahagian badan tanpa cuti. Mulai hari ini, saya ingin mengajak semua orang untuk coba mendengar suara senyap di dalam badan kita dengan lebih teliti dan mulai menjaga hati kita dengan cara yang sepatutnya ia terima selama ini. Resipi sup penjagaan hati yang saya kongsikan hari ini bukan sekadar menu makanan biasa. Ia adalah satu permulaan kecil yang penuh makna. Ia adalah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang yang paling ringkas tetapi paling berkuasa yang boleh kita berikan kepada diri kita setiap hari. Ingatlah, apabila Anda mulai berubah, sama ada dengan memilih makanan yang lebih baik, tidur yang mencukupi, atau sekedar menarik nafas dalam-dalam dengan penuh kesadaran, badan Anda akan perlahan-lahan bertindak balas dengan isyarat-isyarat kecil yang menakjubkan. Tenaga kehidupan, kesegaran, dan kekuatan yang semakin meningkat setiap hari. Akhir sekali, saya ingin menyampaikan harapan terbaik saya dari lubuk hati kepada Anda semua. Semoga Anda mempunyai hati yang baik, yang sehat, bertenaga, dan terus melindungi kita dari dalam secara senyap untuk selama-lamanya. Jika Anda suka kandungan hari ini, jangan lupa untuk menekan butang like, ikuti saluran kesehatan warga emas, dan kongsikan video ini kepada orang yang Anda sayangi sebagai hadiah kesehatan dari hati Anda kepada mereka. Jumpa lagi dalam episode akan datang. Selamat sejahtera.